Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Ogos bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membuat pemfailan di mahkamah bahawa dia mempunyai aset bernilai 4.49 juta ringgit setakat 30 Jun. Najib mendedahkannya susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebagai sebahagian daripada perintah injunksi Mareva terhadapnya. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafiee mengesahkan pemfailan itu dibuat pada 20 Julai. Berdasarkan surat perakuan eksibit, Najib mengikrarkan aset antaranya mempunyai lebih 1.2 juta ringgit di dalam akaun bank dan pelaburan amanah saham National Berhad berjumlah 2.5 juta ringgit. Selain itu, nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya berjumlah lebih 460,000 ringgit, manakala kenderaan bermotor bernilai lebih 250,000 ringgit. SRC International dan anak syarikatnya pada 24 Mac memperoleh perintah injunksi Mareva untuk menghalang Najib daripada memindahkan aset bernilai sehingga 42 juta ringgit. Mahkamah juga mengarahkan Najib mendedahkan kepada Peguam SRC secara bertulis mengenai asetnya di dalam atau luar Malaysia. Najib hanya dibenar mengeluar dan membelanjakan wang daripada sebuah akaun bank atau sumber lain tidak melebihi RM100,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup dan kos guaman. Amanah memaklumkan akan membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Pengarah mobilisasi Amanah Sani Hamzan berkata, ini kerana Hadi didakwa memfitnah PH atas cubaan merungkai perlembagaan. Menurut Sani, laporan polis itu akan dibuat esok di seluruh negara pada jam 2.30 petang. Terdahulu Abdul Hadi dalam ucapannya antara lain menyatakan Pakatan Harapan cuba merungkai perlembagaan negara ketika menjadi kerajaan dan gagal menyelesaikan masalah. Pakatan Harapan menang pilihan raya. Tiba-tiba Pakatan Harapan menunjukkan rasa tikuh baiki labu. Tak boleh selesaikan masalah. Kau pun nak rungkai perlembagaan. Cabut Islam. Cabut istimewa orang Melayu. Cabut macam-macam. Nak rungkai. Ini asas yang penting dalam perlembagaan. Nak dirongkainya. Berani cabut. Ini Islam dan macam-macam. Malaysia kini telah menghubungi pegawai Abdul Hadi bagi mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Kita ke perkembangan berikutnya. Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi mengadakan kunjungan hormat ke Parlimen Malaysia hari ini. Pelosi mengadakan pertemuan dengan Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun di bilik kunjung hormat selama 1 jam. Terdahulu Pelosi yang dalam lawatan rasminya ke negara ini tiba di bangunan Parlimen sekitar 11.50 pagi diiringi Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian McFeeters. Selepas mengadakan pertemuan di Parlimen, beliau kemudian menyertai jamuan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di sebuah hotel di Ibu Negara. Pelosi merupakan pemimpin nombor 3 dalam senarai pengganti Presiden dan satu-satunya wanita yang pernah berkhidmat sebagai Speaker Kongres Amerika Syarikat. Azhar dalam satu sidang akhbar kemudian memaklumkan beberapa isu negara dibincang bersama Pelosi, termasuk isu kelapa sawit serta pemerdagangan manusia di negara ini. Kuala Lumpur menjadi lokasi persinggahan kedua Pelosi selepas melawat Singapura pada Isnin sebelum ke Korea Selatan dan Jepun. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin bersetuju meminda sebahagian RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 atas semangat bipartisan. Ini selepas beberapa ahli parlimen membangkitkan kebimbangan mengenai rang undang-undang itu. Menurut ciapan Twitternya semalam, Khairy berkata dia bertemu dengan jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai pembangunan wanita, kanak-kanak dan sosial serta Kelvin Yee yang merupakan pengerusi PSC Kesihatan Sains dan Inovasi. Pindaan yang dipersetujui adalah pengurangan denda untuk generasi penamat GEG daripada RM5,000 kepada RM500 dan penambahan khidmat masyarakat sebagai pilihan ganti denda. Selain itu, 2 lagi pindaan adalah tiada geledah badan untuk individu di bawah umur 18 tahun dan tiada hukuman
untuk pemilikan bagi semua kesalahan berkaitan GEG. Beberapa ahli parlimen sebelum ini menyatakan kebimbangan bahawa RUU itu terburu-buru kerana ia hanya diumumkan pada Januari dan ahli parlimen dijangka mengundi RUU itu seminggu selepas melihatnya. Pakar kesihatan dan kumpulan hak asasi manusia juga bimbang tentang kesan tindakan hukuman dalam menangani ketagihan serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. RUU itu mula dibentangkan di Parlimen pada 27 Julai dan akan dibahaskan serta diundi di Dewan Rakyat minggu ini. Berita seterusnya, 2 kanak-kanak maut manakala seorang cedera parah apabila dicampak bapa mereka dari atas lebuh raya lingkaran Tengah 2, MRR2 pagi tadi. Ketua Polis Sentul, Beh Eng Lai berkata lelaki berusia 38 tahun itu kemudian juga turut terjun dari lebuh raya itu. Kejadian kira-kira jam 5.50 pagi itu disedari orang awam apabila melihat lelaki itu menggendong seorang kanak-kanak lelaki dalam keadaan mencurigakan sambil memimpin 2 lagi kanak-kanak. Saksi cuba menghampiri lelaki berkenaan, namun lelaki itu secara tiba-tiba mencampakkan ketiga-tiga kanak-kanak itu sebelum bertindak terjun. Lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan tersebut adalah pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian atau UNHCR. Menurut B, doktor menjangkakan kanak-kanak yang cedera parah berusia kira-kira 5 tahun dan sedang dirawat di unit rawatan rapi Hospital Selayang. Kes itu kini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan sebagai kes bunuh. Seorang jurulatih penerbangan terkorban manakala seorang lagi cedera dalam nahas pesawat di Ipoh malam tadi. Kejadian pada jam 8.10 malam itu menyaksikan sebuah pesawat ringan terhempas di Jalan Raja Dr. Nazrin Shah, Ipoh. Difahamkan 2 mangsa kejadian itu membabitkan jurulatih penerbangan sebuah sekolah penerbangan berdekatan tempat kejadian. Ketua Polis Perak, Mio Farid Alatrash Wahid berkata, dalam kejadian itu, jurulatih penerbangan Fajim Jufa Mustafa Kamal, 52 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian, manakala seorang lagi mangsa berusia 62 tahun cedera. Katanya polis tidak menolak kemungkinan pesawat Piper PA-28 bernombor pendaftaran 9MBAA berkenaan berlepas dari sekolah penerbangan terbabit lebih awal. Kedua-dua mangsa berjaya dikeluarkan dari bangkai pesawat dan mereka dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun pada 9.24 malam. Menurut Mio, siasatan mengenai punca sebenar kejadian diserahkan kepada pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM yang difahamkan telah memulakan siasatan malam tadi. Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob turut menyampaikan ucapan takziahnya ke atas keluarga jurulatih penerbangan yang terkorban. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.